Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang sifat Nabi Idris alaihissalam. Terjemahnya ialah remember about Idris alaihissalam in the book. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatilah kepada Nabi Idris alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya, verily he was a man of truth and a prophet. Dia adalah seorang nabi dan seorang yang berkata-kata benar. Kalau nak kata sifat Nabi, semua Nabi alaihi wassalatu wassalam berkata benar, dan umat Islam juga diajar untuk berkata benar. Sebelum kita bincang tentang sifat berkata benar, kita kenali dulu siapakah Nabi Idris alaihissalam. Biasanya kalau kita dengar lagu Raihan kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. So kita tahu Nabi Idris adalah Rasul yang kedua selepas Nabi Adam alaihissalam. Tetapi untuk pengetahuan para penonton, Idris alaihissalam merupakan keturunan yang ketujuh selepas Nabi Adam alaihissalam. Silsilahnya berbunyi Idris bin Yarid bin Mihla'il bin Qinan bin Unush bin Syid bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Dan baginda Idris alaihissalam adalah juga moyang kepada bapa kepada moyang Nabi Nuh alaihissalam. Artinya bapa moyang Nabi Nuh alaihissalam. 4 keturunan lepas Nabi Idris adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana masyhur tentang kisah banjir ataupun taufan Nuh alaihissalam. Soalan yang kedua yang kita nak bincang hari ini adalah di manakah Idris alaihissalam? Kerana di dalam sebuah tafsir Al-Jalalain karangan Imam Jalaluddin Sayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bila Allah Subhanahu wa taala sebut wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkat Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi, on a high station. Tempat makanan aliyah ini high station, tempat yang tinggi. Ulama mengatakan huwa hayyun fis sama'ir rabi'ah awis sadisah awis sabi'ah. Ini bukan pandangan saya, ini pandangan Imam Jalaluddin Sayuti yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah Asy'ari wal Maturidi. Beliau mengatakan Idris alaihissalam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala maaf, ke langit yang keempat atau langit yang keenam atau langit yang ketujuh. Dan setengah ulama mufassir mengatakan Idris alaihissalam fil jannah ba'da an udhiqal maut summa uhyiya wa lam yakhruj. Idris alaihissalam dinaikkan ke langit, masukkan ke dalam syurga, tapi sebelum dimasukkan ke dalam syurga, Nabi Idris alaihissalam telah dimatikan, kemudian dihidupkan lagi sekali dan baru dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Idris alaihissalam ek sacha nabi tha. Nabi Idris adalah seorang nabi yang berkata-kata benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa sifat orang Islam, ini kita kena dengar baik-baik ya para penonton, sifat orang Islam kadang-kadang boleh berlaku darinya zina. Nama dia, kalau nama dia orang Islam, boleh berlaku darinya dosa zina, boleh berlaku darinya dosa mencuri, boleh berlaku darinya dosa membunuh. Tetapi kalau nama dia orang Islam, mustahil bagi dia untuk menipu, berkata tidak benar. Artinya orang yang cakap tipu ni, orang yang mendusta, orang yang pendusta ini, mustahil dia seorang Islam. Ini mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu pepatah dalam bahasa Arab, as-sidqu yunji wal kadhibu yuhlik. Orang yang berkata benar pasti dan pasti akan mencapai najat, mendapat kejayaan. Dan orang yang menipu ni, orang kata apa dalam pepatah dalam bahasa Melayu, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Orang yang tipu ni tak boleh lama ditipu. Dia tipu satu hari nanti pasti dia akan yuhlik, dia akan hancur. Maka penonton semua, kita lihat sifat pentingnya kita berkata benar. Contohnya sekarang ini musim peperiksaan. Adik-adik kita macam apa tu Aziza sebut tadi kan, adik-adik kita sedang menjalani UPSR
Kan nanti bulan depan ada PMR, November ada SPM. Jadi kebiasaannya bila kita sebut orang masuk dalam Dewan Peperiksaan, kalau dia ni seorang pemalas, kalau dia ni susah nak study dahulu, dia akan ambil satu langkah yang mudah untuk dapat 5A ataupun 8A ataupun 12A dalam peperiksaan dia dengan cara menipu. Dia akan meniru, dia akan copy, dia akan minta soalan daripada kawan dia. Ada baru-baru ni tengok dalam Facebook, ada yang pakai tangan palsu buat atas meja, yang tangan betul kat bawah, buka handphone, dapat jawapan daripada kawan-kawan. Memang benda ni kita lihat daripada pandangan kita ni, para penonton, benda tu ringan. Okeylah, tak apa, saya menipu satu jawapan, dua jawapan, dapat 5A. Pertama sekali, kita telah tipu pada diri kita sendiri. Yang kedua, kita tipu ibu bapa kita. Ibu bapa kita gembira. Oh, Masya Allah, Adi dapat 5A dalam UPSR kali ni. Tapi dia tak tahu, Adi tu masa dalam Dewan Peperiksaan telah menipu, cheating dan meniru daripada kawan dia. Itulah menipu dia punya ibu bapa. Kemudian yang ketiga, dia lihat apa dia punya implikasi menipu dalam peperiksaan. Menipu diri sendiri, tipu ibu bapa, tipu dia punya guru. Guru dia bukan satu, guru dia ada 5 orang, ada kalau nak 6 subjek, semua orang ingat dia dapat A, sedangkan dia menipu. Kemudian yang keempat, dia menipu semua kawan-kawan dia. Semua kawan-kawan dia kat sekolah itu yang mungkin ada 300 orang, semua dia. Dan ini dosa yang berkali-kali ganda. Lihat dia punya efek, kesan daripada tipu yang kecil itu. Kemudian yang lebih teruk lagi, katalah dia ambil SPM dan dia meniru dalam SPM dan dia dapat 12A, Alhamdulillah, sampai dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa, dapat bantuan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat para penonton, bila dia apply untuk beasiswa, dia apply untuk kerja, orang bagi beasiswa kat dia, orang bagi peluang pekerjaan kepada dia berdasarkan pada SPM dia. Dan SPM yang dia tak dapat tadi bukan dengan jalan yang halal, jalan menipu. So bayangkan dengan SPM tadi dia dapat kerja. Contohnya dia kerja di pejabat TV Al-Hijrah Media Corporation. Okey. Dia dapat bayaran satu bulan katalah RM1,000. So RM1,000 itu diberi kepada dia berdasarkan pada SPM yang palsu. Bukan SPM palsu, SPM yang meniru. So rezeki yang dia dapat itu adalah rezeki yang tidak halal. Walaupun di pandangan mata yang kasar adalah halal, tapi jelas dia tahu yang dia menipu 2 tahun dahulu, dan itu adalah harta dan rezeki yang musyabah. Dan kemudian, okey, tak apa, dia makan sendiri benda tu. Dia makan sendiri, lepas tu dia belanja. Katalah baru masuk gaji hujung bulan. Oi, jom saya nak belanja lah member-member hari ni. Pergi belanja member dengan harta yang tak halal, yang haram. Member-member pun makan ngap, nasi lemak, cap haram. Nampak? Itu implikasi dia. Yang kita tak nampak benda yang begitu halus. Lebih jauh lagi adalah bila sampai kahwin lah. So kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sifat Nabi Idris adalah sifat berkata benar. Maka penting, bukan sahaja Nabi Idris, semua nabi-nabi sifat dia adalah berkata benar. Dan Nabi SAW sendiri mengajak umat dia untuk berkata benar. Kerana orang yang berkata benar pasti akan berjaya. Macam Nabi Idris SAW berjaya mendakwah kaumnya, mendakwah umatnya kepada kebenaran dan juga semua selamat. Begitu juga nak umat Nabi Muhammad, kita pun nak selamat juga. Untuk itu adik-adik dan para penonton di rumah, kita cuba dan wajibkan diri kita untuk berkata benar walaupun benar itu pahit. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.